Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tersambung kitab kita ni Fadailus Sadaqat, fadilah kelebihan sedekah oleh Syekh Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih. Kita buat keperluan dunia ni sementara saja dah. Ada bab tu dah nanya. Okey, kita baca pula dalam surah sama. Okey, dalam surah yang sama dah, surah Al-Maidah ayat 2 dah. Surah Al-Maidah dah. Dalam surah yang sama, dalam ayat nombor 8, Allah Taala SWT firman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Hai orang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah. Menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku yang tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Surah Al-Maidah ayat 8. Jadi pentingnya kita bersifat adil dah. Kita jangan bersifat melampau, kita bersifat adil dah. Walaupun musuh kita, walaupun kita tak setuju bunuh dia pun, kita tidak boleh melampau, memfitnah atau sebagainya dah. Jadi begitulah. Dulu kita baca sebelum ni, kita tanya Nabi pernah perjanjian Hudaibiyah yang tidak adil lah. Kalau tengok sekali dah, kita berasa kita ni, tapi kita kena taat pada perjanjian, dan kita kena ikut perjanjian. Jangan kita melampau dah, sehingga kita langgar perjanjian dah. Orang yang langgar perjanjian, orang kafir kan, iyalah rugi, bukan kita rugi dah. Pendek kata, di banyak tempat dalam Quran terdapat amaran mengenai keadilan. Penting keadilan. Jangan cara kau setengah tu cara kau hudud dah. Keadilan tak ada dah. Segala kerja buat tidak adil dah. Kronisme lepas tu macam mana Allah nak tolong rahmat, pertolongan dah. Cinta pada dunia membuat akal manusia tidak berfungsi. Itulah cinta pada dunia, akal manusia jadi tak berfungsi dah. Kronisme lah, penting diri sendiri lah, pok-pok lah dah, jawatan lah dah, macam-macam lah ke dunia dunia je. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main saja dah, dan senda gurau lah, belaka. Semua dunia ni main-main dan senda gurau, tak ada benda serius pun dah. Politik pun tidak serius mana dah. Tambah benda lain dah. Dan sungguh kampung akhirat itulah lebih baik bagi orang bertakwa. Bekal-bekal esok tu pentingnya nak. Jangan fikir sangat lah, jangan sensitif sangat dah. Tension sangat dah dengan politik, dengan covid, dengan gapo dah. Jadi padahal kita nak fikir kampung akhirat kita tahap kampung sebenarnya. Maka tidakkah kamu punya akal untuk memahami suatu perkara yang begitu jelas? Mu tak ada akal dah. Afala ta'qilun, mu tak ada akal dah. Untuk memahami, nilai kurungnya tu, untuk memahami suatu perkara yang begitu jelas. Bahawa kehidupan yang merupa dunia ni, yang merupakan main-main dan senda gurau belaka, tidaklah apa-apa dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang indah itu dah. Surah An-Na'am ayat 32. Tak ada gapo pun kita nak berebut, nak gapo dah dunia ni. Manusia ni kecil dah ada. Dunia ni tak berebut tak mudah dah. Dunia, kalau dunia, seluruh dunia pun kecil lagi di hadapan Allah SWT. Nak berebut dah. Itulah kena faham hakikat dunia. Jadi wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharatuhumul hayatud dunya. Dan tinggallah orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan. Wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban. Agama juga main, sepatutnya dunia main-main, dia agama main-main dan senda gurau saja. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Dia main-main mempermainkan agama. Dia lalai dengan kehidupan dunia. Telah menipu mereka kehidupan dunia. Surah An-Na'am ayat 70. Kena tinggal pokok ni, jangan ikut pokok ni dah. Dia tak bersungguh mana cara beragama dah. Yang penting jawatan, pangkat, darjat dan harta dah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Sesungguhnya kamu datang selepas mati kepada kami. Kita semua ni akan datang menghadap Tuhan belaka dah. Bersendirian. Masalahnya bukanlah pada kelompok-kelompok puak-puak dah. Aku cukup korang ke apa tak ada. Kita sendiri kena menghadap Tuhan. Sebagaimana kami ciptakan pada mulanya,
Dan kamu tinggalkan di belakang kamu di dunia apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Surah An-An'am 94. Jadi kita boleh dunia bekal perkara kita boleh dunia. Kalau kita tak akhirat tak, tinggal dunia saja lah. Tinggalkan nak cucu, tinggalkan dunia lah. Tapi kalau kita bawa bekal esok, kita sedekah, kita tolong orang lah. Moga-moga dengan itu jadi bekal kita esok lah. Keterangan, yakni seperti mana manusia lahir dari kandungan ibu masing-masing tanpa bawa apa-apa harta benda sikit abuk pun dah. Dia perut kita tu dia perut ibu kita tak ada gapo pun dah. Begitulah ketika sampai pada pangkuan kubur. Dan kita masuk kubur akan keserangan tanpa apa-apa, tak ada harta bawa masuk dari kubur, tak ada dah. Cina ni bawa harta dari kubur tapi tak boleh buat gapo pun dah. Bukan boleh bayar rasuah. Tetap bukan akhir dah. Kesemua harta benda yang telah dimiliki di sini akan ketinggalan di sini juga, kecuali apa yang telah ia hantarkan terlebih dahulu kepada khazanah Allah. Jadi dia nak bawa esok ni bukan harta masuk dari kubur gitu, kita hantar dengan sedekah, dengan bayar zakat, dengan tolong susah dah. Dengan buat benda-benda kebaikan dah, beli benda yang benda bermanfaat. Gitulah dah. Okey. Kita hantar pada khazanah Allah dah. Kita hantar kepada Allah tu dengan cara benda-benda kebaikan yang kita guna, infakkan harta kita. 100%-nya dia akan diperolehinya di sana. Di akhirat baru kita bolehnya, 100% pun tak boleh dah. Bahkan dari khazanah Allah ia akan memperolehi tambahan pula dah. Kita atas 100, sedekah 100. Dia boleh mungkin 100 banyak lagi lah. Begitulah tambah lagi dah. Kalau dunia 100 situ dah. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan dia telah ditipu oleh mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Surah Al-A'raf ayat 1. Jadi ramai manusia ni tipu dengan kehidupan dunia. Berasa dunia ni dah lama dah. Soalan dia ni hidup dunia saja dah. Dia tak fikir apa dia akan hidup lama di akhirat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitab wa ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Maka sesudah mereka, yakni hamba-hambanya soleh, sudah matinya soleh tu, keturunan yang mewarisi Alkitab dan mereka, selepas daripada mereka dah, khalfun. Tapi begitu pemakan haram, sehinggalah dengan hukum-hukum kitab itu mengambil harta benda dunia ini, warisul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna, dan berkatakan pasti akan diberi keampunan, wa yaquluna sayughfaru lana, sebab kami merupakan kasih Allah. Surah Al-A'raf ayat 109. Cerita tentang orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani, dan terutama sekali orang Yahudi lah. Jadi puan-puan ni dia mewarisi kitab ni, mereka boleh lah, bukan orang biasa, tak alim lah, tak guru ni lah. Tapi makin benda haram, tipu orang lah, tunggang agama lah, menunggang agama kata-kata mudah, ataupun menjual agama ambil dunia dah. Jadi buat main-main dengan hukum-hukum kitab. Jadi dia boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia ubah main-main dengan ada dalil lah. Bila memihak pada pok dia, itulah. Kalau tak nak dia beli hukum hakim tu supaya alik dia betul sama dah. Tunggang agama lah, bahasa mudah, bahasa ringkas. Hak sebenarnya menjual agama ambil dunia tu bahasanya tepatnya dah. Tapi orang payah-payah sikit, jual agama ambil dunia ni payah-payah. Biasa orang nak tunggang agama dah, bukan payah, ringkas ayat dah. Jadi begitu juga ni, tok guru ni dia jual agama dah, nak ambil ke dunia lah, jawatan, pangkat, kekayaan dah. Kemasyhuran terkadang bukan apa, selebriti nak suhu dah. Dia berasa megah lah dah. Dia tak nanti kau kaya, kadang-kadang dia berasa lain. Kadang ada jadi selebriti ni, jadi suhu, jadi tokoh-tokoh yang dihormati masyarakat, dia berasa lain ni. Cuba yang dunia lah, tipu daya dunia. Lepas tu selagi masalah yang anggap dah, kami pasti akan diberi keampunan. Dia berasa dia ni tak apalah, dia tak alim kan dah. Dia pun banyak jasa juga, mesti tu yang apa dah. Sebab kami merupakan kasih Allah ni. Kami ni orang alim, orang kasih Allah. Surah Al-A'raf ayat 109. Dan kena ingat, ayat Quran turun walaupun mengenai ahli kitab, orang kafir dulu. Tapi benda ni sebenarnya tuju kepada orang Islam, bukan tuju kafir. Orang kafir buat gapo tak baca dah Quran ni dah. Maksud sebenarnya nak tegur kita jangan buat serupa ahli kitab. Pada pihak situ ni. Kalau tidak tak kena sama dah kita ni dah. Quran dah. Pojak kita buat contoh yang ahli kitab ni, pasal kita ni masalah ni banyak perkara akan ikut pengikut. Pokok kita ni banyak ikut perkara, ikut perkara-perkara buruk ahli kitab. Jadi contohnya nak contoh zaman dulu. Cakap nak contoh orang Arab.
orang Islam pasti kena ambil contoh orang dulu, orang Yahudi. Biasanya kata guru dulu juga orang Yahudi Nasrani nak. Atau dah contoh dalam Qurannya. Nak suruh kita jangan tiru dia dah. Gitu dah. Wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Kampung akhirat lah kehidupan sebenar kita. Dunia ni tak ada gapo dah. Tak ada faedah kita pertahan ke selebriti kita, kekayaan kita di atas dunia ni. Sampai kita gadak akhirat lah. Padahal perkara itu begitu jelas. Jelas sekali bahawa kehidupan akhirat lah kekal abadi. Yang penting ni bukan kehidupan dunia. Surah Araf ayat 109. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian bagi kamu dah. Supaya dari kurangnya supaya dilihat siapakah yang mengutamakan cinta padanya, pada harta benda, pada anak pinak dah. Dan siapakah utamakan cinta pada Allah. Dan ketahuilah juga bahawa siapa yang akan mengutamakan cinta pada Allah dan menggunakan kehidupan dunia untuk keuntungan akhirat, maka baginya tetap kurangan di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Indahu ajrun azim. Sisi Allah adalah pahala yang besar. Jadi ujianlah dunia ni, harta benda, anak pinak lah. Semua harta, semua benda yang dalam dunia adalah ujian. Allah nak uji kita. Siapa yang utamakan cinta pada Allah, siapa yang dia telah terpengaruh dengan cinta dunia lah. Jadi dia tak cara lah amal ibadah, sedekah ke apa ni tak. Yang pentingnya untuk dunia lah. Turidu na'aradud dunya wallahu yuridu al-akhirah. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal dan Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Soal Nafal ayat 7. Kadang manusia ni fikir singkat je nak pada dunia tu, dia tak nampak akhirat lah. Sedangkan Allah ni kekadang uji dengan kemiskinan, nak ganti nak akhirat kaya-kaya dah. Yakni kehendak Allah ialah kamu senantiasa memikirkan mengenai kehidupan akhirat dan terus sibuk dalam persiapan menuju akhirat, bawa bekal untuk menuju akhirat. Orang tak ada harta, buat cara ibadah lain lah. Orang ada harta tu banyaklah sedekah lah. Jangan kata-kata. Jangan duk nyuruh pula. Aku ada harta banyak, sedekah banyak, pahala banyak. Tak tahu lagi. Kena tengok dulu ikhlas tang mana lah. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, sedangkan kenikmatan kehidupan di dunia berbanding dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit saja. Surah At-Taubah ayat 38. Jadi kita kena jangan puas kehidupan dunia dah. Dunia ni sedikit je. Kalau nikmat dunia banding akhirat ni sedikit doh lah dunia. Tak ada apa-apa dah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, dengan Allah SWT akhirat adalah, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Surah Nus ayat 7 hingga 8. Ada jamin yang masuk neraka lah untuk cara pasal akhirat ni. Dia rasa padan hidupan dunia, bermewah, berpoya-poya dah, tidak fikir pasal akhirat ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Hai manusia, sungguhnya bencana kezaliman akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezaliman itu hanyalah kenikmatan hidup dunia sementara sajalah.
Awak zalim jadi kaya contohnya. Tak zalim tipu orang kena rapah je jawatan lah gapo dah. Metah tu dah. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami khabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah ya semula dah. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya kerana air itu tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahawa mereka pasti menguasainya. Rasa bolehlah kalau nanya boleh buah gapo dah. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam ataupun siang, lalu kami jadikan tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit. Kakak apa habis musnah tanaman. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Seolah tak pernah tumbuh dah. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kuasaan kami kepada orang berfikir. Nak suruh kita mikir dah. Kadang-kadang bala ke apa ni bukanlah penting sangat bala dah. Sikit lah. Tapi nak yang bunyi suruh kita fikir bahawa kehidupan dunia sementara dah. Macam isu ni lah, penyakit COVID ni ramai dah orang jadi mikir dah. Jadi sementara je dah. Tiba ramai muda mati dah. Kan ada ujian Allah SWT. Dan benda tu pun nak beri peringatan. Begitu juga orang ada tanaman-tanaman ni. Dia tengok tanah dah, tanah padi, tanah jagung, tanah gandum dah, tanah buah anggur. Jadi tanah-tanah pun jadi nampak mewah. Dia rasa dia potong dah berasa hebat dah. Ada tanaman-tanaman tiba-tiba musnah. Kalau ada serangnya belalai dah, habis musnah pokok-pokok dah. Sebab kita tak ada dah. Serangnya belalang dah. Belalai dia beribu-ribu mari belalai habis musnah pokok dah. Jadi begitu ke ujian itu dah. Orang yang tidak ingin berfikir tidak memahami akan ayat-ayatnya. Jadi kalau tak mikir, bui dah tanda gapo tak faham dah. Bui COVID, bui nyakit gapo dah. Jadi tak boleh nak dapat punca hidayah dah. Tak berasa nampak kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Perlunya manusia yang tunduk pada Allah, perlunya dia yang tunduk pada Allah, dia tak berasa dah. Orang punca hidayah kadang-kadang mudahnya. Ada setengah tu orang kata dia kena menyakit puasa dah. Bayuh nak berok gapo dah, sembelik apa. Jadi dia tengok orang berok atas batas. Ada Allah ni emaknya orang tu boleh berok kursi kodai dah. Atas batas sawah berok juga dah. Jadi dia dia kata aku ni tak hebat mana debek aku dengan berok pun lemah dah. Tak suhu mana tak tidak debek mana dah. Bab berok ni kalah dah ni. Bab berok ni kalah dah. Jadi dia berasa dia perlu bergantung dengan satu kuasa yang hebat, iaitu Allah SWT. Dia perlu bergantung dengan Allah SWT. Sekali dia jadi juh dah tak. Jadi juh di masjid sama. Lepas tu dia pun nak ikut dakwah tabligh gitu. Lebih kurang dah. Tapi nak yang begitulah. Manusia kalau berfikir jadi punca dah. Kerana artis-artis ni dah. Mewah, kaya dah. Tapi rasa tidak ada ketenangan dah. Lepas tu dia berasa kosong, jiwa dia kosong dah. Dia ada sesuatu yang perlu dia tak. Harta boleh dah. Handset mahal-mahal, komputer, gapo kereta mahal-mahal, belfire gapo. Rumah besar, cantik gapo. Jadi dia rasa kosong lagi jiwa dia. Rasa macam tak ada kesatu dah. Oleh sebab itu kalau dia mikir-mikir akan jumpa dah jiwa dia ni. Fitrah manusia ni memerlukan Tuhan, memerlukan pergantungan pada Tuhan. Macam kita biasanya kita fitrah manusia ni nak pada anak bini dah. Isteri nak pada lelaki dia jadi dia biasa nak dah. Automatik dah. Budak kecil ni sampai ibu dia automatik dah. Begitu juga fitrah kita ni memerlukan pada pergantungan kepada Allah SWT kalau berfikir. Kalau tak fikir, wah dengan iman gajah pun tak jadi bagai dah. Allah tunjuk macam-macam, bukan COVID saja macam-macam. Allah tunjuk pun dia main kaki gitu tak. Tak berasa dia ni hidup lama dalam dunia ni. Allah menyuruh kepada Darussalam, yakni negeri yang selamat, itu syurga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan lurus. Jadi Allah tunjuk pada orang yang dia nak lah tak. Allah beri hidayah petunjuk pada orang yang dia nak dah. Surah Yunus ayat 23-25. Telah dibincangkan kehebatan dan kelebihan-kelebihan Al-Quran dalam ayat-ayat sebelum ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, wahai nabiku, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan kurniaan Allah dan rahmatnya.
Maka hendaklah dengan isi kandungannya mereka bergembira, yang mana dia adalah memberikan satu perkara yang begitu mahal, begitu berharga. Quran ni, isi kandungnya Quran, baca Quran ni satu benda yang sangat mahal, sangat berharga. Membawa satu kenikmatan yang hebat. Itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada dunia-dunia kita, kereta besar, rumah besar, kabur hebat ni. Sebenarnya jiwa, kalau kita tak ada pegangan Quran, kecintaan pada Quran, kita kosong dah jiwa kita. Sebab keuntungan duniawi itu adalah sedikit sahaja dan akan lenyap tidak lama lagi. Tiba-tiba kita boleh mati dah. Sedangkan manfaat dari Al-Quran adalah terlalu besar dan kekal abadi. Surah Yunus ayat 58. Kena cuba baca Quran, baca terjemah Al-Quran tak. Kita berasa sentuh rohani. Kita seolah bercakap-cakap dengan Allah. Seolah kita tengah kontak dah. Tengah telefon Allah, Allah kecek dengan kita. Gitu. Dan lebih kurang Quran ni tak. Dan kita rasa ketenangan. Surah Yunus ayat 58. Man kan yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang menghendaki dengan amalan baiknya kehidupan dunia dan perhiasannya dah. Buat benda baik tapi nak pada dunia dah. Seperti harta kekayaan, nama baik, kemasyhuran dan kedudukan tinggi. Kadang benda tu je nak. Lebih nak suruh orang puji, nak suruh orang jadi selebriti. Niscaya kami berikan kepada mereka belasan pekerjaan mereka dunia. Kadang-kadang Allah will lalu. Nampak mewah, nampak suhu, nampak orang pakai puji belakang. Tak ada apa kutuk dah. Belasan pekerjaan mereka di dunia dengan kesempurnaan dan mereka di sini tidak akan merugi. Dunia itu rugi lagi. Mereka itulah orang yang tidak memperolehi apa-apa di akhirat. Itu masalah, tak boleh ke satu di akhirat. Kecuali api neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud ayat 15-16. Itu secara umum dah. Secara umum. Tapi secara khusus untuk orang individu kita tak boleh kata. Orang itu mungkin timbang tara amalnya baik, amalnya jahat dia. Kita tak boleh tuduh mudah-mudah lah tak. Setiap manusia ada kebaikan dan keburukan. Tapi secara umumnya, kalau orang itu tak ikhlas benda baik pun dibuat kerana dunia, secara umumnya dia ni masuk ahli neraka lah gitu ni. Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa-siapa yang dia hendak. Tidak semestinya keluasan itu, dari kurungan dah. Tidak semestinya keluasan itu satu rahmat dan tidak mestinya, tidak pasti bahawa kesempitan rezeki itu mestilah satu azab. Tak mestilah. Allah sempitkan rezeki, Allah luaskan rezeki itu. Ada sebab dan musabab dia, ada hikmah dia, tapi tidak mesti satu luah rezeki itu rahmat, sempit rezeki itu azab, tidak mesti lagi dah. Mereka bergembira dah. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia. Yakni dari kurungan berbangga-bangga dan bersombong kerana memiliki harta kekayaan dan kesenangan dan kemewahannya. Amal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sangat sedikit sahaja. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Nak banding akhirat ni tak ada panggil tak dengar kita kata tak, sikit sangatlah. Hebat setengah mana dunia, mewah setengah mana, kaya pun main, kaya pun dunia ni adalah benda yang sangat sedikit berbanding dengan kesenangan di akhirat. Oleh sebab itu janganlah tertipu dengan dunia. La tamuddanna 'ainayka ila matta'na bihi azwajan minhum. Janganlah sekali-kali menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yakni orang kafir. Itu surah Al-Hijr ayat 88. Jangan tunjuk tamuddanna 'ainayka dah, menunjukkan pandanganmu pada kenikmatan. Maksudnya beli keliru dah. Nampak dah gila sangat dah, macam orang kafir hak kaya dah. Sebenarnya dia ni bukanlah tenang sangat dah. Bahkan Bill Gates masuk Islam kan, Bill Gates dah komputer dulu dah. Kerana dia berasa kosong ni kau tak. Dia ni orang cara agama dia kaya, lepas tu dia cara Kristian yang satu dah. Dia ikutlah cara dia sedekah, cara Kristian dia. Tapi masih kosong. Dan sekali dia berasa Islam tu betul lah. Gitulah cerita dia paling teringkah masuk Islam lepas tu. Dan dia cerah Nabi ni dia lah. Gitulah cerita dia.
Jadi biarlah mereka memperolehi faedah daripada dalam kehidupan dunia ni, biar mereka dapat faedah dari kehidupan dunia ini untuk berapa hari saja. Kemudian semua itu akan lenyap begitu saja. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu yang di dunia akan lenyap, sama ada kamu kehilangan apa yang kamu miliki ataupun kamu sendiri mati meninggalkan milikmu. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal abadi. Surah An-Nahl ayat 96. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Yang demikian itu dalam kurungan dah. Yakni azab yang telah dibincangkan dalam ayat sebelumnya lah. Azab lah. Yang demikian itu tentang azab. Disebabkan kerana sungguhnya mereka mencintai kehidupan dunia lebih dari akhirat. Kenapa? Istahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Jadi dia cinta dunia lebih daripada akhirat, menyebabkan dia ni buat dosa apa masuk neraka dia. Man kana yuridu al-'ajlata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata sa'a laha sa'yaha wa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min 'ata'i rabbik وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Maksudnya barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni kehidupan duniawi, dari kurungan dah, yakni kehidupan duniawi, dan ia hendak mendapatkan hasil usaha dan amalannya semua dalam kehidupan dunia saja. Tak kira benda baik, benda buruk, benda apa pun dia buat ni nak suruh dapat faedah dunia dah. Kadang-kadang sedekah tapi nak suruh puji dah. Kadang-kadang sedekah dah. Kadang-kadang nak suruh dia berlaku bisnes. Pasal orang kafir pun tahu. Dia sedekah-sedekah ni tolong orang susah ni jadi berkat harta dia dah. Orang Cina pun tahu dah. Jadi kalau setara tu jadi nak kehidupan dunia, tak sampai lah akhirat. Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dah. Jadi dunia tu boleh lah dia dah. Tidak, dari kurungan, tidak semestinya kami berikan kepada semua orang yang demikian, tetapi kepada siapa yang kami kehendaki saja. Jadi tidak semestinya dah ya usaha dunia boleh dunia dah. Kadang-kadang usaha bukan main, orang kafir pun dah, orang fasik pun usaha bukan main, tapi sesak betul dah. Yang kami memberikan juga tidak semestinya semua yang dia hendak mendapatkannya. Kalau buis banyak pun tidak mesti juga. Ada setengah kaya bukan main, tapi dia rasa kosong jiwa, ada benda tak boleh lagi dah. Jadi tidak mesti dia boleh berlaku dah. Juga tidak semestinya semua yang dia hendak mendapatkannya. Akan tetapi setakat apa yang kami kehendaki saja kami berikan. Kaya setara mana kaya pun, ada benda yang boleh tu setara tu lah. Gadai raja dah kaya, handset yang nampak macam canggih mahal dah, tapi tikar sikit je kita dah. Mahal apa pasal teknologi, kita tak boleh nak dah tu itu dah. Dah. Raja dulu kaya pakai main handset pun dah dah. Gitulah dunia dah. Jadi tikar sikit, kaya setara mana pun dah. Kita sesak dah kereta cara kita dah. Tikar sikit dah kereta hak mahal bel paya pun kereta Mercedes dah, tikar sikit dah. Jadi gitulah dunia ni dah. Jadi kadang-kadang dia boleh Mercedes atau tak bahagia nak benda lain lagi dah. Gitulah. Dan kami tentukan baginya neraka Jahannam. Masalahnya orang yang nak dunia ni segera dunia ni dah. Walaupun benda baik yang buat tu niat kerana dunia. Tambah benda tak molek lagilah kerana dunia dah. Tapi kami akan tentukan baginya neraka Jahannam dah. Dia akan masuk dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu beriman lah dah. Maka mereka itu adalah orang yang berusaha yang akan dibalasi dengan baik. Dah. Jadi usaha dia tu Allah akan balas. Pada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Apa-apa pun semuanya adalah dari kurnia Allah SWT. Tak kira golongan baik, golongan ahli neraka dunia boleh juga ke, semua tu kurnia Allah. Tak kira dunia atau akhirat, semua ni kurnia Allah. Dan kemurahan Tuhanmu di dunia tidak dapat dihalangi. Jadi Allah nak beri kau orang kafir pun Allah beri dah. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian. Jadi kurangnya baik orang Islam maupun orang kafir dari mereka atas sebahagian lain. Jadi kurangnya patut difikirkan bagaimana setengah orang dengan banyak usaha juga dapat sedikit,
Dan setengah orang lagi dapat banyaknya tanpa usaha yang lebih dah. Kadang-kadang orang bisnes ni yang niaga dia jenis atau berkat kau gapo mudah nego lah jenis apa mudah memang Allah tetap rezeki mudah lah. Jadi dia ni nego sikit dah, raju sikit. Jadi kaya dah. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Surah Bani Israel ayat 18 hingga 21. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur kerananya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang terbangkau oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Surah Al-Kahfi ayat 45 hingga 46. Jadi kita kena buat sendiri amalan, jangan anak cucu lah dah. Dia sampai doa kita setengah mana sampai pahala, Allah alam lah. Walaupun kita didik dia setengah mana pun, moga-moga adalah kebaikan dia buat tu boleh kita pahala dah. Tapi harapan penuhnya kita kena usaha sendiri, jangan harapkan anak cucu, harap kau lain dah. Sedekah pahala lagi apa, tak ada harapan, tambah dah. Orang suku sakak dah. Bukan anak cucu kita lagi tak ada harapan mana dah. Walaupun ngatik, walaupun gapa, tak ada harapan mana dah. Tambah-tambah ada pun ulama kata tak boleh lah bid'ah agama lagi berat lah dah. Dia nak bunyinya kita kena usaha sendiri lah amalan-amalan kita yang mampu kita buat. Baca Quran, semaya, sedekah. Berbuat kebaikan tu kita usaha sendiri. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra nahnu 'a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Di dalam ayat sebelum ini telah dibincangkan kekurangan. Dalam ayat sebelum ini telah dibincangkan mengenai kiamat, tiupan sangkakala. Pada hari itulah cerita pasal kiamat. Lepas tu yaquluna, mereka orang-orang yang bersalah berbisik-bisik di antara mereka berkatalah yaquluna dah. Kami tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah 10 hari dah. Yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan illa labistum illa yawmana. Gitu tak ada akad. Labistum illa asyra. Yatakhafatuna bainahum. Dia bisik pak dia ni. Yatakhafatu, mereka berbisik-bisik antara mereka ni bainahum illa bistum illa asyra. Kami tidak berdiam di dunia ni melainkan hanya 10 hari dah. Berasa 10 hari dah kita duduk atas muka bumi ni. Dia bisik, dia buah apa dia bisik. Lepas tu nahnu a'lamu bima yaqulun, dan kami lebih tahu apa yang mereka katakan. Iz yaqulu amsaluhum, ketika berkata orang yang lebih lurus jalannya antara mereka dah. Iz yaqulu amsaluhum tariqatan, jadi lebih betul jalannya, maksudnya lebih cerdik dah. Mereka kata kami tidak berdiam di dunia melainkan hanya sehari saja dah. Illa bistum illa yawma dah. Surah Taha ayat 103 hingga 104. Jadi ada hak jenis mikir lebih lagi, kata tak ada gapo, kita hidup ni bukan lama, memang hukum lagi tak sedih lagi. Sebenarnya hidup pun sehari je atas muka bumi ni. Walaupun umur 100 tahun ni sehari je berasa hidup atas muka bumi ni. Berbanding dengan hari akhirat yang kekal abadi yang lama tak berhenti. Itulah nak yang bunyinya. Jadi kalau orang tupu pada dunia semata-mata, tak bersedia dengan persediaan bekal untuk akhirat, agak rugi sangatlah dah. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Dan janganlah anda tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Untuk kami uji mereka dengannya. Dan kita ni tamuddanna 'ainaka dah.
Dok tuju mata gak celun tengok dak. Rasa keliu retek dan dengan kesenangan pok-pok tu lah. Orang kafir wajah ke apa ni. Dan pemberian Tuhanmu yang akan dapati di akhirat, dari kurungan yang akan dapati di akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi warizqu rabbika khairu abqa, gitulah. Jadi bunga kehidupan zahratul hayatid dunya dia. Allah kata kehidupan dunia ni apa mewah sedap setaman tu bunga kehidupan saja untuk ujinya. Linaftinahum fih, untuk uji mereka dengannya. Yang kita berasa Allah gila sangat pada harta kaya ke apa dah. Dan kita kena ingat rizqu rabbika khairu abqa, dan pemberian Tuhan rezeki itu, pemberian Tuhanmu yang akan dapat di akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kita kena perintah anak cucu kita ni semaya. Sabar dalam mengerjakan semaya dah. Bergerak dah. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tetapi kamilah yang beri rezeki padamu dah. Jadilah nas'aluka rizqa nahnu narzuq. Allah yang beri rezeki pada kita ni dah. Kamilah yang beri rezeki padamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa. Orang berjuruh, orang baik. Tak usah usin lah, insya-Allah Allah berikan ampunan. Dan Allah akan berikan pahala dengan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi lah. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat pada manusia hari menghisap amalan mereka. Amalan mereka diperhitungkan sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Surah Anbiya ayat 1. Kadang manusia ni tak khabar dia ni bangkit di akhirat. Kena hitung dah, kena hisap setiap amal kebaikan dan keburukan dia. Baru dia rasa kecuk perut dah. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka yang mana dia mula melihat hal ehwal akhirat, maka dia berkata, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kematian dan kembalikanlah aku ke dunia di mana aku tinggalkan harta kepunyaanku. Ya gitu dah. Dia suruh selamatkan dia, suruh dia Allah kembalikan dia semula ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia di mana aku tinggalkan harta kepunyaanku. Setelah kembali ke sana, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang aku tinggalkan. Guna harta ni nak buat kebajikan lah, nak sedekah, tolong susah ke apa dah. Sekali-kali tidak dah. Apabila tiba waktu kematian pada siapa pun, maka ia tidak akan tangguhkan. Sesungguhnya itu adalah perkataan sia-sia yang diucapkannya. Jadi dia sia-sia, minta sahajalah. Bagi tak boleh nak undur dah. Dia sampai akhirat tak boleh nak kembali pada dunia. Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Seterusnya, qala kam labistum fil ardi 'adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adid qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun afasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Untuk menambah kekesalan orang yang berdosa itu pada hari kiamat, Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal dunia? Allah tanya kita, bukan tanya tu, tanya maknanya lah dah. Tanya pada orang-orang yang berdosa dah. Mempertimbangkan keadaan masa yang sangat panjang di hari itu dah. Mereka jawab dah. Mereka duduk akhirat lama pada mahsyar lama mana dah. Mereka pun jawab, kami tinggal dunia sehari atau setengah hari saja. Orang kafir dosa ni kata sehari setengah hari lah dunia ni. Sebenarnya kehidupan itu telah berakhir bagi kami seperti mimpi sahaja, sehingga kami tidak dapat sedar akan berapa lama telah kami hidup di sana. Benda lepas ni gitu, dan benda lepas ni susah setengah mana kita masa dulu dah, setengah orang duduk nak boleh bangkit dia susahnya dah. Main kereta buruk lah, nak dengar tak ada pitih dah. Dia susah dulu. Susah dia dulu ni, lah ni tak ingat mana dah kita senang dah, tak rasa tak apa ingat masa susah. Tu baru dunia sama dunia, lah ni dunia lagi dah. Dan masa akhirat lagi dah tak rasa mana pun hebat hidup di atas dunia dia. Orang puji, orang puja dah. Orang akak dia kita dah. Tak ada gapo pun dah. Sehari, setengah hari dah. Maka tanyalah kepada mereka, yakni malaikat yang menjaga semua kira-kira yang menghitungnya. Tanya malaikat ni. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja. Alangkah baiknya kalau kamu sesungguhnya mengetahui, yakni semasa hidup di dunia betapa singkatnya kehidupan itu. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main suka-suka dah?
sahaja dan tidak ada apa-apa tujuan untuk menciptakan. Allah buat kita ni tak ada tujuan nak suruh hidup atas dunia semata ni kau ya. Sedangkan kami telah menerangkan dalam Al-Quran bahawa kami tidak menciptakan kamu melainkan supaya kamu beribadat kepada kami. Dah gitulah. Dari kurungan ni dah. Apakah kamu telah menganggap gitulah dari kurungan. Apakah kamu telah menganggap bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 115. Jadi kita anggap kita ni tak kembali pada Tuhan kau dah. Sehingga lala ketemu lalu tak ingat ke Tuhan dah. Tak ingat kita ni kena ngadap Tuhan seksa. Akam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warisin. Dan dari kurungan dan mereka ini yang telah hidup mengikut sesuka hati mereka tanpa memperdulikan pada kehendak kami kerana kebodohan mereka tidak sedar. Berapa banyaknya yakni penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi sesudah mereka kecuali sebahagian kecil saja. Surah Al-Qasas ayat 8. Ada orang ni mewah-mewah, kau gapo mewah. Kena bala macam begitu dah. Lepas tu tak ada bangkit. Pada hanya berasa pada dari syurga dah. Dia berasa nak agah nak. Kita khabar lah sebenarnya sementara hidup dunia. So lagi dah. Sikit lagi dah. Wa ma utitum min Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Tak apa sahaja yang diberikan kepada kamu di dunia untuk kesenangan kemewahan, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi yang sementara saja dan perhiasannya yang cepat akan berakhir. Sedangkan apa yang di sisi Allah jauh adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya, tak memikir keadaannya? Surah Al-Qasas ayat 60. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Maka apakah orang yang kami janji kepadanya satu janji yang baik, yakni syurga, lalu ia memperolehinya, masuk syurga sungguh kan? Sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi sahaja. Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang yang diseret ke dalam neraka. Surah Al-Qasas ayat 1 sama ke tak? Tentulah tidak sama dia. Rugi sangat orangnya. Boleh dunia mewah bukan main, tapi akhirat ni celaka. Wa'iyyazubillah. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.